Menarik pagi ini, cukai 10% belian barangan online hanya terpakai bagi produk import sahaja. Menteri Pelancongan gesa polis siasat Ahli Parlimen Perikatan Nasional kerana dikatakan menghasut. Fahmi Fazil sifatkan KJ masih tidak berpuas hati kerana mendakwa beliau gagal laksanakan tugas menteri. Pengerusi DAP Kuala Lumpur mahu pilihan raya PBT Kuala Lumpur dilaksanakan segera. Pendakwa bebas beri keterangan kepada polis berhubung gambar seorang bekas Presiden Parti memakai boxer. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akilah dalam Netstep News edisi pagi Isnin 18 Disember 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, cukai 10% bagi pembelian barangan secara dalam talian bernilai RM500 dan ke bawah hanya terpakai bagi produk import sahaja. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata, kementerian akan berusaha memberi penerangan lebih jelas berhubung perkara tersebut agar tidak menimbulkan salah faham orang ramai. Beliau jelaskan perkara ini untuk meningkatkan daya saing produk-produk tempatan dan tidak ada kesan kepada produk-produk dalam negara kita yang dibeli secara dalam talian. Beliau menjelaskan ia hanya terpakai untuk produk-produk yang diimport dari luar negara yang dijual secara dalam talian di Malaysia. Produk-produk yang dihasilkan dalam Malaysia tidak terkesan dengan cukai ini, katanya dalam sidang media selepas merasmikan program Reuse, Educate, Nurture and Empower with Waste di dataran Sri Angkasa Jaya. Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan cukai tersebut bermula 1 Januari tahun hadapan. Beliau turut menasihati orang ramai agar merujuk laman rasmi Jabatan Kastam untuk mendapat maklumat lebih terperinci. Beliau berkata dari semasa ke semasa, kerajaan akan memantau untuk memastikan adakah rakyat terutama penjual dan pembeli yang laksanakan transaksi dalam talian benar-benar faham kenapa ia dilaksanakan dan apa kategori produk yang terkesan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing menggesa polis menyiasat Ahli Parlimen Perikatan Nasional kerana dikatakan menghasut. Ini selepas Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiati Samsudin mendakwa Tiong mengumumkan warga Cina yang menyertai program Malaysia Rumah Keduaku MM2H akan serta-merta layak mendapat status permastautin tetap. Dakwaan Ahli Parlimen PN itu nampaknya berdasarkan pengumuman Tiong pada hari Jumaat bahawa kerajaan memperkenalkan edisi khas MM2H. Edisi khas itu memperkenalkan syarat baru untuk aplikasi MM2H yang kini dibahagikan kepada 3 peringkat, perak, emas dan platinum. Peringkat platinum memerlukan pemohon memasukkan RM5 juta ke dalam simpanan tetap yang mana mereka boleh mengeluarkan 50% selepas setahun untuk membeli hartanah yang bernilai RM1.5 juta ke atas atau untuk tujuan pelancongan dan perubatan. Mereka yang layak untuk peringkat platinum juga layak untuk status PR selepas mereka mendapat PAS MM2H mereka. Manfaat PR tidak ditawarkan kepada peserta peringkat emas dan perak. Tiong pada Jumaat berkata bahawa edisi khas MM2H itu bertepatan dengan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia dengan China. Bagaimanapun, beliau berkata permohonan untuk program itu terbuka kepada rakyat semua negara. Mas Ermiati dalam catatan DX pagi kemarin mendakwa bahawa faedah itu khusus untuk warga Cina. Selain menggesa Mas Ermiati disiasat kerana menghasut, Tiong dalam jawapannya kepada Mas Ermiati menuduhnya mencampur adukkan fakta dan menghasut perkauman. Program MM2H bertujuan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi Malaysia dan terbuka kepada pemohon dari seluruh dunia. Beliau turut tegaskan bahawa pemohon MM2H perlu memenuhi syarat ketat dan kategori baru serta faedah yang diumumkan bertujuan untuk menarik lebih ramai pemohon. Fahmi Fazil menepis dakwaan beliau gagal melaksanakan tugas Menteri Komunikasi dan Digital menyebabkan kementerian itu diasingkan selepas berlaku rombakan Jemaah Menteri.
beliau turut menyindir Khairi Jamaluddin dengan berkata KJ masih tidak puas hati selepas bekas ahli parlimen Rembau itu mendakwa langkah kerajaan memisahkan KKD hanya bertujuan menyimpan Fahmi. Khairi dalam podcast Keluar Sekejap Jumaat lalu berkata KKD dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim tidak sewajarnya dipisahkan, tetapi ia berlaku disebabkan faktor politik. Fahmi ketika ini menggalas tugas Menteri Komunikasi membidas kenyataan itu dengan berkata pengasingan bagi memberi fokus kepada semua aspek dalam ekonomi digital dan terdapat juga keperluan dalam NRECC menyebabkan kementerian diterajui Nik Nazmi Nik Ahmad diasingkan. Beliau juga berkata terdapat beberapa pihak tuduh Fahmi Fadzil gagal melaksanakan tugas sebagai Menteri KKD, maka dipecahkan menjadi dua kementerian untuk menyelamatkan nyawa politiknya adalah tidak betul. Keputusan mengasingkan kementerian itu dibuat selepas perbincangan bersama pasukan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mendapati terdapat keperluan hal ehwal digital ditumpukan dalam satu kementerian, kata beliau selepas program Renew, Reuse, Educate, Nurture and Empower with WIS di Taman Bukit Angkasa. Beliau menjelaskan sebelum ini pihak industri turut menyatakan kegusaran apabila terdapat 4 kementerian berbeza yang mengusahakan isu sama. Katanya susulan itu perkara tersebut disampaikan kepada pasukan Perdana Menteri termasuk mencadangkan semua agensi terbabit diletakkan bawah satu kementerian khusus. Rombakan Jemaah Menteri minggu lalu menyaksikan KKD dipecahkan kepada dua iaitu Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Kementerian Digital kini diterajui bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Deo yang juga ahli Parlimen Damansara. NRCC dipecahkan kepada Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam diterajui Fadilah Yusof serta Nik Nazmi mengetuai Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pengerusi DAP Kuala Lumpur Tan Kok Wai menggesa pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT di Ibu Negara dilaksanakan dalam usaha menegakkan demokrasi. Kok Wai berkata pelaksanaan pilihan raya PBT akan membawa kepada Ibu Negara yang mampan mengamalkan tadbir urus berkesan, bersih dan berpaksikan rakyat. Katanya DAP sebagai parti yang berpegang kepada perjuangan dan mementingkan kebajikan rakyat adalah penting untuk mereka terus berusaha ke arah merealisasikan matlamat melaksanakan demokrasi tempatan. Jelas Kok Wai pilihan raya PBT tidak perlu dilaksanakan di seluruh negara tetapi boleh bermula di Kuala Lumpur yang menurutnya amat memerlukan demokrasi dalam proses pendemokrasian sistem pentadbiran Ibu Negara. Kok Wai yang juga ahli Parlimen Ceras memuji keputusan pentadbiran semasa memindahkan Kementerian Wilayah Persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bagaimanapun katanya sama ada Kuala Lumpur berada di bawah kawalan langsung Perdana Menteri atau Menteri Dr. Zaliha Mustafa, undi pihak ketiga mesti dikembalikan. Kali terakhir Malaysia mengadakan pilihan raya PBT pada 1963 dan berdepan penggantungan pada tahun berikutnya. Penggantungan yang sepatutnya bersifat sementara itu dikekal pada 1976 apabila Parlimen meluluskan Akta Kerajaan Tempatan yang memansuhkan pilihan raya PBT dan hanya memperuntukkan pelantikan ahli majlis. Pakatan Rakyat yang dianggotai DAP, PKR dan PAS sebelum ini berjanji untuk mengembalikan semula pilihan raya PBT semasa pilihan raya umum 2008 dan 2013. Pendakwah bebas Datuk Ahmad Husam Muhammad Badrudin mengesahkan telah memberi keterangan kepada polis berhubung laporan polis yang dibuat oleh bekas Presiden Parti Keadilan Insan Tanah Air, Datuk Zamil Ibrahim. Ahmad Husam memaklumkan beliau bersama peguam hadir ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda pada petang Jumaat. Beliau berkata telah menyerahkan semua bukti yang diperlukan kepada polis dan tiada keperluan mendedahkannya secara terbuka. Katanya kes masih dalam siasatan dan tidak mahu mendahului proses perundangan. Pada Khamis lalu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan memaklumkan polis membuka kertas siasatan berhubung dakwaan penularan gambar Zamil yang mengaibkan dan tular di laman sosial Facebook dan TikTok. Menurutnya, kertas siasatan telah dibuka bagi menyiasat laporan polis dibuat Zamil yang mendakwa gambar dirinya memakai boxer diambil secara curi oleh individu tertentu sebagai cubaan mengaibkan dirinya. Dalam pada itu, Ahmad Husam menafikan tuduhan yang dilemparkan
terhadap dirinya dan memohon agar siasatan dilakukan terhadap video dimuat naik Zamil yang jelas memfitnah bagi menjejaskan imej dirinya dan keluarga. Katanya, Rabu lalu video berkenaan tular di media sosial dan Zamil membuat keputusan itu dengan menyebut nama beliau dengan jelas. Jelas Ahmad Husam, video tersebut jelas menunjukkan Zamil menuduhnya sebagai penangkap gambar yang tular itu namun gagal dibuktikan tuduhan tersebut. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Amirul Aqilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.